Salam sejahtera. Nama saya Billy Raymond Roy, BA 23110510, dan pada kali ini saya akan bentangkan tentang pengenalan tajuk kumpulan kami, yaitu uraikan perkembangan ideologi sosialisme, liberalisme, sekulerisme, dan komunisme. Yang pertama, pengenalan ideologi. Menurut Karl Marx, ideologi merupakan pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Sosialisme, liberalisme, sekulerisme, dan komunisme merupakan antara ideologi yang paling dominan yang berpengaruh dalam sejarah dan perkembangan masyarakat. Ideologi pemikiran ini yang menjadi asas kepada cara masyarakat dibentuk, diurus, dan diorganisasi. Setiap ideologi ini membawa definisi matlamat pendekatan yang berbeza dalam usaha untuk memahami dan menyusun masyarakat. Pengenalan ideologi sosialisme. Ideologi ini menekankan keadilan sosial dan ekonomi melalui pengagihan sumber yang adil dan pemerataan peluang. Ideologi ini mulai mendapat perhatian pada abad ke-18 dan ke-19 sebagai tindak balas terhadap ketidakadilan yang dilihat dalam sistem kapitalis. Tujuan utama adalah untuk menghapuskan jurang antara orang kaya dan miskin. Tokoh-tokoh yang terlibat adalah seperti Karl Marx, yang memainkan peranan penting dalam perkembangan teori sosialisme melalui karya-karya seperti Communist Manifesto. Seterusnya, ideologi liberalisme. Ideologi ini menekankan kebebasan individu dan hak asasi manusia. Ianya juga mengutamakan kepentingan individu dalam menentukan nasib sendiri dengan penekanan kepada hak-hak seperti kebebasan bersuara, kebebasan beragama, dan hak milik. Istilah liberalisme berasal daripada bahasa Latin, yaitu libertas, atau dalam bahasa Inggris yang disebut liberty, yang artinya kebebasan. Ideologi ini bermula pada abad ke-17 dan abad ke-18. Seterusnya, ideologi sekularisme. Ideologi ini merupakan pemisahan antara institusi agama dan institusi negara. Menurut Harvey Cox dalam bukunya The Secular City 1960, sekularisasi adalah pembebasan manusia daripada kawalan agama dan metafisik terhadap akal dan bahasanya. Muncul pada akhir zaman pertengahan. Ideologi ini menekankan bahwa urusan kerajaan dan politik tidak seharusnya dipengaruhi oleh agama bagi memastikan semua individu dalam masyarakat diperlakukan dengan adil tanpa mengira kepercayaan agama mereka. Akhir sekali, ideologi komunisme. Ideologi ini sering dianggap sebagai cabang radikal daripada sosialisme karena mengimpikan sebuah masyarakat tanpa kelas di mana semua harta dimiliki secara kolektif. Ideologi ini menekankan penghapusan sepenuhnya harta milik persendirian dan pembentukan masyarakat di mana semua individu mempunyai kedudukan yang sama tanpa sebarang bentuk penindasan atau eksploitasi. Karl Marx bersama Friedrich Engels adalah dua tokoh utama yang mengembangkan teori komunisme. Saya akan membentangkan perkembangan sosialisme. Pertama, definisi sistem sosialisme ini adalah sistem sosial ekonomi yang didirikan oleh pemilikan sosial terhadap alat pengeluaran dan pengurusan diri oleh pekerja. Dari segi etimologi, bahasa Inggris disebut dengan istilah sosialisme yang berasal daripada Prancis, yaitu sosial yang bermaksud kemasyarakatan. Manakala dari segi sejarah, perkataan ini muncul pertama kali di Perancis pada tahun 1830 dan pertama kali digunakan oleh Alexandre Vinet, ahli teologi Protestan Prancis, dalam artikel Akhbar Lycéen 1831. Di sini juga terdapat definisi sosialisme menurut para ahli seperti Robert Owen, di mana tingkah laku sosial manusia dan kehendak bebas untuk mengatur masyarakat mempengaruhi gerakan sosialisme, di mana dia merupakan satu pemikiran yang memainkan peranan penting dalam ilmu sains sosial. Walau bagaimanapun, tokoh-tokoh awal sosialisme ini dia mempunyai pendapat yang berbeza-beza, seperti Simon de Sismondi, yaitu ahli ekonomi Switzerland, di mana dia mengkritik ketidaksamaan ekonomi dan dia menekankan keperluan untuk perubahan sistem. Oke, di sini ideologi sosialisme ini bermula pada zaman revolusi industri abad ke-18 dan 19 di Eropa. Jadi di sini menurut Karl Marx dan Friedrich Engels,
yaitu orang ini sedar ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh sistem kapitalisme yang membangun. Jadi mereka mengembangkan aliran pemikiran Marxisme, yaitu yang menjadi dasar berbagai gerakan sosialisme dan komunis. Dan di sini menurut Karl, jalan penyelesaian ketidakadilan sosial adalah revolusi proletariat, menggulingkan kapitalisme dan menggantikan dengan sistem sosialisme. Pada abad ke-20, ideologi sosialisme ini berkembang kepada beberapa cabang seperti Leninisme, Stalinisme, Maoisme. Jadi terdapat aliran yang lebih authoritarian, dan perkembangan sosialisme demokratik ini menganjurkan perubahan sosial melalui proses demokrasi tanpa kekerasan. Jadi semasa pasca Perang Dunia Kedua, sosialisme ini berkembang pelbagai bahagian dunia. Jadi di sini kesatuan Soviet dan Blok Timur membentuk sosialis yang bersaing dengan Barat yang dikuasai oleh kapitalisme. Dan pada akhir abad ke-20, kejatuhan kesatuan Soviet dan liberalisme ekonomi di China, dia menandakan titik perubahan penting sejarah sosialisme. Jadi sebelum ini banyak negara yang berpegang pada sosialisme beralih kepada model ekonomi yang lebih berorientasikan pasaran. Dan masuk abad ke-21, sosialisme ini menghadapi berbagai cabaran dan peluang baru. Di sini terdapat pihak yang merasa ketidaksamaan ekonomi yang semakin meningkat, krisis alam sekitar, dan ketidakpuasan hati terhadap neoliberalisme yang mana menyemarakkan semua terhadap ide sosialis. Jadi, gerakan sosialis ini baru muncul terutama di Amerika Syarikat, di mana di sini mereka menuntut perubahan struktur dalam sistem ekonomi dan politik untuk mengurangkan ketidakadilan sosial. Jadi, kebangkitan authoritarianisme di beberapa negara mendakwa beberapa negara yang mendakwa sebagai sosialisme yang menimbulkan persoalan tentang hubungan antara sosialisme dan juga demokrasi. Menurut kajian sosialisme, di sini modal merupakan sebab utama bourgeoisie menindas proletariat, karena bourgeoisie memiliki modal cenderung menghasilkan eksploitasi terhadap kelas pekerja ataupun buruh-buruh. Jadi Karl dan Friedrich dia berkata pemilikan modal pendirian perlu dihapuskan dan modal mesti dimiliki dan diproses bersama. Meski terdapat negara yang mengamalkan sosialisme banyak negara lain masih mengekalkan kapitalisme. Dan sosialisme ini terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan keadaan dan cabaran zaman kini. Walaupun dia mengalami berbagai cabaran dan kritikan sosialisme, ia masih mempunyai pengaruh yang ketara dalam politik dan ekonomi. Jadi, perkembangan sosialisme dari era revolusi hingga saat ini, dia mencerminkan dinamik politik, ekonomi, dan sosial. Walaupun terdapat banyak perubahan, idea kesesamaan sosial dan pemilikan kolektif yang menjadi teras kepada ideologi ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurasi binti Jasni, BE 2311054, seterusnya akan menerangkan mengenai perkembangan liberalisme. Liberalisme ialah ideologi dan falsafah politik yang menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, demokrasi dan kerajaan terhad. Perkembangan liberalisme melalui pelbagai peringkat dan dipengaruhi oleh pelbagai peristiwa bersejarah. Berikut adalah gambaran keseluruhan perkembangan liberalisme. Pertama adalah permulaan dan zaman pencerahan, yaitu pada abad ke-17 dan ke-18. Liberalisme modern berakar umbi adalah melalui pemikiran pencerahan di Eropa. Ahli falsafah seperti John Locke mengembangkan idea tentang hak individu, kerajaan berperlembagaan, dan pengasingan kuasa. Pada zaman pencerahan juga, John Locke telah mengisytiharkan bahwa individu mempunyai hak semula jadi untuk hidup, kebebasan, dan harta benda. Locke juga menyokong idea bahwa kuasa kerajaan harus berdasarkan persetujuan. Seterusnya adalah revolusi dan pembaharuan liberalisme yang berlaku pada abad ke-18 dan 19. Idea liberal mencetuskan revolusi besar seperti revolusi Amerika pada tahun 1776 dan revolusi Prancis 1789 yang menekankan hak individu dan kedaulatan rakyat. Semasa berlakunya revolusi Amerika, mereka mengisytiharkan kemerdekaan daripada Britain dan menubuhkan sistem pemerintahan berdasarkan prinsip liberal.
Revolusi Prancis pula menggulingkan monarki mutlak dan republik yang ditubuhkan, walaupun tempo ini juga ditandai dengan huru-hara dan pemerintahan diktator seperti Napoleon. Seterusnya adalah liberalisme klasik dan modern yang berlaku pada abad ke-20. Liberalisme klasik berkembang menjadi liberalisme modern yang menekankan peranan kerajaan dalam memastikan keadilan sosial dan ekonomi. Bagi negara kebajikan, selepas kemelesetan besar dan Perang Dunia Kedua, banyak negara menerima pakai dasar kebajikan sosial untuk mengurangkan ketidaksamaan ekonomi dan menyediakan keselamatan sosial. Hak sivil pula, pergerakan hak sivil di Amerika Syarikat pada tahun 1960-an memperluaskan hak individu terutamanya untuk kumpulan minoriti. Akhir sekali adalah liberalisme kontemporeri yang berlaku pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, di mana liberalisme menghadapi cabaran daripada berbagai ideologi lain seperti konservatisme, populisme, dan nasionalisme. Walau bagaimanapun, nilai liberal seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan kebebasan individu kekal berpengaruh. Dalam bidang globalisasi pula, liberalisme ekonomi mempengaruhi dasar global, walaupun ia juga menimbulkan kritikan mengenai ketidaksamaan global dan kesan negatif kapitalisme. Isu moden pula, perbahasan mengenai kebebasan individu termasuk hak digital, kebebasan bersuara di internet, dan privasi. Kesimpulannya adalah perkembangan liberalisme mencerminkan perjuangan terus-menerus untuk menyeimbangkan kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial. Meskipun menghadapi banyak halangan, prinsip-prinsip dasar liberalisme tetap menjadi landasan penting dalam banyak sistem politik dan pemerintahan di seluruh dunia pada masa kini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Irwan bin Amu Alang, nomor metrik BA 23110584. Saya akan teruskan pembentangan dengan perkembangan sekularisme. Sekularisme ditakrifkan sebagai satu ideologi yang berunsurkan keduniaan, misalnya politik, undang-undang, pentadbiran, serta keagamaan yang harus dipisahkan. Sekularisme juga merupakan satu fahaman, yaitu untuk menggalakkan idea atau nilai sekular dalam ruang awam atau peribadi, serta orang yang berpegang kepada fahaman ini dikenali sebagai golongan sekular. Dalam bahasa Inggris, konsep ini sering dirujuk sebagai the separation of church and state, yang bermaksud agama tidak boleh campur tangan dalam pentadbiran sesebuah negara, manakala negara pula tidak boleh campur tangan dalam urusan agama. Ideologi sekularisme ini mendapat tentangan yang hebat oleh masyarakat, khususnya golongan agamawan. Hal ini demikian dikatakan, ideologi sekularisme menolak atau memisahkan agama atau ciri-ciri keagamaan daripada unsur-unsur yang tidak bersangkutan dengan agama seperti pentadbiran awam dan lain-lain. Sekularisme merupakan satu fahaman yang memisahkan antara urusan keagamaan serta urusan keduniaan. Seterusnya, ideologi sekularisme mula masuk ke Malaysia apabila pihak British memperkenalkan sistem residen selepas Perjanjian Pangkor 1874 dengan melaksanakan dasar pemisahan pemerintahan dan pentadbiran negara daripada penguasaan Sultan atau Raja. Sultan atau Raja diberi kuasa iaitu mengetuai hal-hal keagamaan di istana, manakala residen pula bertanggungjawab mentadbir negeri. Oleh itu, ideologi sekularisme mula menyerap ke dalam kehidupan masyarakat di Malaysia hinggalah hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Suzaina Tantindo memegang nombor matriks BA 23110514 akan memberitakan berkenaan dengan perkembangan ideologi komunisme. Komunisme adalah sebuah aliran berfikir berlandaskan kepada etisme yang menjadikan material sebagai asas segala-galanya. Ditafsirkannya sejarah berdasarkan pertarungan kelas dan faktor ekonomi. Ideologi ini telah berkembang sehingga ke tanah Melayu. Tentera komunis pada ketika itu bersikap sangat agresif dan kasar sewaktu menyampaikan ideologi mereka. Pada ketika itu, darurat pun diisytiharkan pada tahun 1948 sehingga tahun 1960 dan disambungkan pada 1968 sehingga 1989
berakibat pelbagai kekejaman dilakukan oleh komunis terhadap anggota keselamatan negara serta orang awam. Komunis telah membunuh sebanyak 2,083 anggota keselamatan negara dan mencatatkan 3,541 anggota lain, dan manakala sebanyak 2,588 orang awam pula dibunuh dengan 1,490 yang lain cedera. Namun pada tahun 1989, pihak komunis telah menandatangani perjanjian damai dan meletakkan senjata dengan kerajaan Malaysia di Hat Yai, Thailand. Namun, ini tidak bermakna kekejaman komunis mampu dihapuskan dalam lipatan kenangan dan sejarah tanah air. Berlaku pertentangan ketara fahaman komunis dengan Islam apabila Marx tidak percaya adanya Tuhan. Malah, Lenin sebagai penyokong kuat Marx pernah menulis, agama adalah candu kepada rakyat. Fahaman itu menyebabkan fahaman komunis ditolak sepenuhnya oleh umat Islam. Tambahan pula, tidak ada sebab mengapa umat Islam perlu mencari satu fahaman lain sedangkan Islam itu sudah cukup sempurna dan sebaik-baik anutan untuk seluruh umat Islam, tidak kira zaman, tempat dan budaya penganutnya. Terdapat 5 buah negara yang masih di bawah perintah komunis, yaitu China, Laos, Vietnam, Korea Utara dan juga Kuba. Dari aspek sosial, sosialisme memastikan kekayaan dan hasil dikongsi secara sama rata. Sistem percukaian yang mana golongan yang mempunyai pendapatan yang tinggi akan dikenakan cukai yang tinggi. Hasil cukai ini akan dapat menyumbang kepada pendapatan negara dan seterusnya ia dapat dimanfaatkan semula melalui program-program sosial yang dijalankan. Manakala dari aspek ekonomi, perkhidmatan di bawah sistem sosialis diberikan secara percuma ataupun telah diletakkan subsidi yang tinggi. Ia dapat memastikan semua golongan masyarakat mendapat akses yang sama rata terhadap khidmat perubatan dan pendidikan tanpa perlu mengambil kira status sosial dan pendapatan mereka. Seterusnya ialah kesan ideologi liberalisme. Pendirian yang diamalkan oleh liberalis ini ada kalanya memberikan nilai-nilai yang bertentangan dengan norma dan lumrah sesuatu komuniti. Ia sering dikritik kerana bersifat terlalu individualistik sehingga mengetepikan hubungan antara nilai individu dengan suatu konteks sosial. Sebagai contoh, yang kita dapat lihat adalah pertubuhan Sister in Islam yang pada mulanya bertujuan sebagai satu organisasi feminis yang membela nasib serta hak wanita dan kanak-kanak. Namun, gerakan ini mulai dilihat sebagai satu gerakan yang bersifat liberal apabila mereka banyak mempersoalkan serta mentafsir nas-nas Al-Quran dan hadis mengikut kefahaman sendiri. Oleh itu, liberalisme yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia pada masa kini memberikan kesan kepada gaya hidup masyarakat kerana wujudnya pertentangan antara norma dan fahaman liberal itu sendiri. Kesan sekularisme ini terhadap individu pertama akan merosakkan pola pemikiran sudah tentu. Kalau dalam pendidikan, sekularisme ini akan tidak mengutamakan subjek agama dan pada akhirnya membuat para pelajar ini dari segi nilai-nilai moral dan kerohaniannya akan terjejas. Okay. Pada peringkat yang lebih besar, masyarakat umpamanya, nilai sekularisme ini akan menjerumuskan masyarakat kepada kebinasaan. Masyarakat akan jauh dari pegangan agama dan menganggap hanya sains yang menjadi hujah semata-mata untuk menjawab persoalan-persoalan. Dan jauh lebih parah apabila sekularisme ini memberi kesan yang negatif kepada negara. Hancurnya sebuah negara bermula daripada hancurnya individu dan masyarakat. Okay? Ini membawa kepada ruang dan peluang untuk masyarakat menukar agama secara sewenang-wenangnya. Sebagai contoh, di Sri Lanka, kita ada gerakan Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE, yang begitu ekstrem dan radikal pembawaannya. Seterusnya ialah kesan ideologi komunisme terhadap individu, masyarakat dan negara. Komunisme memberikan kesan negatif terhadap individu apabila wujudnya kawalan yang ketat terhadap kebebasan individu. Rakyat akan menghadapi pengawasan yang meluas, penapisan dan penindasan apabila wujudnya perbezaan pendapat. Selain itu, komunisme juga memberi kesan kepada masyarakat. Perancangan berpusat yang wujud dalam sistem komunis membawa kepada ketidakcekapan dan kekurangan. Individu mempunyai sedikit pilihan dalam pekerjaan mereka dan sering diberikan pekerjaan berdasarkan keperluan negara dan bukannya minat atau bakat pribadi. Ini boleh menyebabkan kekurangan motivasi dan inovasi kerana terdapat sedikit insentif untuk pencapaian pribadi dan keusahawanan.
Di sebalik penekanan ideologi komunisme untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas, sistem komunis sering mengakibatkan kemunculan kelas elit baharu yang terdiri daripada pegawai parti ataupun birokrat. Elit baharu ini menikmati keistimewaan dan kuasa yang tidak boleh diakses oleh rakyat biasa yang membawa kepada bentuk ketidaksamaan yang berbeza. Penumpuan kuasa di tangan segelintir orang boleh membawa kepada nepotisme, pilih kasih, dan rasuah. Negara-negara komunis juga sering mendapati diri mereka terpencil di pentas antara bangsa. Pendirian ideologi dan ekonomi tertutup mereka boleh menghadkan peluang perdagangan dan hubungan diplomatik. Pengasingan politik dan ekonomi boleh menghalang akses kepada pelaburan asing, teknologi dan pasaran, seterusnya menghalang pembangunan negara. Di samping itu, dasar luar negara yang agresif kadangkala dijalankan oleh komunis boleh membawa kepada ketegangan dan konflik antara bangsa seperti yang dilihat semasa Perang Dingin. Baik, di sini terdapat persamaan dan perbezaan antara keempat-empat ideologi, ya. Dan kita lihat satu persatu. Pertama, kita lihat sosialisme dan komunisme. Ideologi ini boleh dikatakan di bawah satu payung yang sama, di bawah pemikiran Karl Marx. Kalau dari segi ekonomi, pemilikannya secara kolektif, peranan negara mempunyai peranan yang besar dalam hal ehwal ekonomi. Kebebasan individu itu terhad dan mementingkan kesamarataan, dan prinsip utamanya keadilan sosial dan menghapuskan kelas antara golongan buruh dan golongan kapitalis. Kedua, liberalisme dan sekularisme. Liberalisme ini pemilikan secara pribadi, sekularisme pula tidak mempunyai perkaitan kalau dari segi ekonomi. Dan peranan negara, liberalisme ini terhad. Negara berperanan terhad dalam hal ehwal ekonomi, dan sekularisme tidak memihak, negara tidak memihak pada mana-mana agama. Dan kebebasan individu bagi liberalisme, kebebasan diberikan dalam segi ekonomi dan politik. Bagi sekularisme pula, kebebasan beragama tanpa campur tangan agama dalam kerajaan. Dan prinsip utama liberalisme, kesaksamaan di bawah undang-undang. Dan prinsip utama sekularisme pula pemisahan agama dan hal-hal dunia. Terima kasih. Baik, secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa terdapat begitu banyak ideologi dalam ilmu sains sosial. Antara lain ialah ideologi sosialisme, liberalisme, sekularisme dan komunisme. Dan setiap ideologi ini menariknya pembawaan yang berbeza dalam membentuk masyarakat dari segi politiknya, ekonominya, sosialnya, bermula daripada pembentukan individu, kemudian masyarakat, dan barulah negara secara keseluruhannya. Itu saja dari kumpulan kami, kumpulan 5. Sekian, terima kasih.